Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Muhammad Syariza Mawang dalam Berita Pagi Sabah, edisi Senin 19 Julai 2021. Berita dimulakan dengan COVID-19. 4 kluster baru direkodkan di Sabah semalam, iaitu kluster Batu Tiga Utara Sendakan, kluster Agatis Kelabakan, kluster Sri Sandau Kinabatangan dan kluster Tembok 2 Tawau. Manakala 666 kes baru positif COVID-19 dengan 2 kematian di Lahadato dan Beaufort. Ikuti kes jangkitan mengikut daerah serta kadar vaksinasi bagi Sabah. Sebanyak 26,416 kenderaan diperiksa di 116 sekatan jalan raya yang dilaksana di seluruh negeri semalam. Daripada jumlah itu, 88 kenderaan diarah berpatah balik. Dalam kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, sebanyak 21 kompaun melanggar prosedur operasi standard SOP COVID-19 dikeluarkan di seluruh negeri. Antaranya melibatkan kesalahan tidak memakai pelitup separuh muka, membawa penumpang berlebihan dan tidak mematuhi arahan kawalan pergerakan. Penguatkuasaan SOP turut dilaksana di perairan Laut Sabah oleh Pasukan Polis Marin dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM, melibatkan 100 pemeriksaan di kawasan Pantai Timur dan 35 pemeriksaan di perairan Kota Kinabalu dan Labuan. Manakala sebanyak 1,134 premis perniagaan diperiksa pihak berkuasa tempatan, hasil pemeriksaan 7 notis peringatan dikeluarkan. Rondaan Ejen Basmi COVID-19 ABC COVID-19 dan rondaan pemantauan pematuhan SOP peringkat komuniti oleh Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM juga dilaksana di 329 premis perniagaan. Sebanyak 39 notis amaran dikeluarkan kepada premis perniagaan yang tidak patuh SOP. Penduduk dalam kawasan Dun Apas yang terputus bekalan makanan diminta segera menghubungi Ketua Kampung serta Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK di kawasan masing-masing. Ia bagi membolehkan pemimpin masyarakat setempat mengemukakan permasalahan tersebut kepada pihak berkaitan untuk bantuan sewajarnya. Menurut Pembantu Menteri Kewangan Datuk Nizam Abu Bakar Titingan, langkah tersebut juga memudahkan penyaluran bantuan bagi meringankan beban penduduk memerlukan. Maklumat ini akan disampaikan kepada pejabat unit pemimpin pembangunan masyarakat Dun Apas untuk kita cek dan periksa, dan sekiranya benar mereka ini belum menerima bakul bantuan sedangkan mereka adalah golongan sasar yang layak menerima, maka insyaAllah kita akan salurkan bakul bantuan ini kepada orang-orang yang berkenaan itu. Datuk Nizam yang juga Adun Apas berkata demikian selepas menyampaikan bantuan bakul makanan di 12 kawasan dalam Dun Apas. Bagi tempoh Januari hingga Sabtu lalu, hampir 26,000 bakul makanan telah disalurkan dalam Dun Apas, sumbangan Kerajaan Persekutuan dan Negeri, pejabat Dun Apas dan badan bukan kerajaan. Mengulas mengenai sasaran negara mencapai imuniti kelompok 75% Oktober ini, Datuk Nizam berkata penambahan vaksin COVID-19 ke negeri ini perlu disegerakan bagi melancarkan proses vaksinasi penduduk. Jeti Pasar Nelayan Pasir Putih Putatan bakal dinaik taraf sebagai pusat sehentian bagi menjalankan aktiviti pemasaran ikan, pendaratan dan agropelancongan di kawasan terlibat. Projek dengan kos RM450,000 itu disalurkan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI melalui Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM. MAFI melalui LKIM memperuntukkan RM4.32 juta bagi negeri Sabah dalam tahun semasa untuk bantuan beg pulih rumah di bawah projek khas Perumahan Nelayan PKPN, naik taraf pasar nelayan dan pembinaan pusat pengumpulan dan pengedaran ikan serta pembinaan jeti-jeti nelayan. Perancangan ini berjaya dilaksanakan. Kita akan melihat jeti pendaratan ikan bagi nelayan kecil di kawasan Putatan ini akan dapat bergerak ke hadapan dan menjadikannya sebagai satu tarikan pelancong dengan kemudahan-kemudahan restoran pendaratan yang lebih baik dan kemudahan yang lain.
Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Ronald Kiandi ditemui media selepas tinjauan mesra di Pasar Nelayan Pasir Putih Putatan. Dalam tinjauan ini, Datuk Ronald menyerahkan bakul makanan kepada 100 ahli Persatuan Nelayan Kota Kinabalu. Jadi saya harap dalam urusan ini MAFI akan menjaga kepentingan nelayan-nelayan, khususnya nelayan pantai. Pasal nelayan pantai ini yang amat terjejas daripada segi penangkapan ikan dan mereka ini perlu diusahakan supaya matlamat sebagai nelayan ini mencapai sasaran. Kerja-kerja naik taraf ini akan dapat dilaksanakan sesegera yang mungkin pada kadar yang segera sebab kami sentiasa dari masa ke masa mengharapkan bantuan seperti begini. Ya, dan dengan itu kami berbanyak-banyak terima kasih. Kami mengambil dan menyambut baik terima peruntukan tersebut kerana kita pasti yang mendapat kebaikan adalah salah satu ahli nelayan terutamanya dan kedua juga untuk masyarakat awamlah kerana memudahkan dan dari segi persekitaran teratur dan bersih. Setakat Januari hingga Jun tahun ini, jumlah pendaratan ikan seluruh negeri sebanyak 107,000 tan metrik dengan nilai 643 juta ringgit. Manakala jumlah pendaratan ikan di Pasar Nelayan Pasir Putih Putatan sebanyak 7,000 tan metrik dengan nilai 35,000 ringgit. Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah LKTNS akan mewujudkan 3 pusat pengumpulan produk pertanian luar bandar peneroka pekebun kecil di 3 daerah di negeri ini, iaitu di Skim Rancangan Sungai Manila Sandakan, Skim Rancangan Apas Balung Tawau dan PPKB Ladang Bingkur Keningau dengan peruntukan berjumlah 1.5 juta ringgit yang disalurkan Kementerian Pembangunan Luar Bandar Persekutuan. Pengerusi LKTNS Dato' Abdul Ghani Mohamed Yassin berkata pusat pengumpulan produk di Skim Rancangan Sungai Manila akan dilaksana tahun ini melibatkan kos keseluruhan RM500,000 di tanah seluas 1.2 hektar milik LKTNS. Manakala pusat pengumpulan produk di Skim Rancangan Apas Balung Tawau dan PPKB Ladang Bingkur Keningau dijangka dibina tahun depan. Katanya usaha itu dilaksana untuk membantu peneroka dan pekebun kecil luar bandar termasuk peserta aktiviti ekonomi tambahan AET memasarkan hasil keluaran pertanian secara lebih terancang sekaligus mengoptimumkan pendapatan. Dengan pemujatan pusat ini, segala produk-produk pekebun kita, peneroka kita dapat diselaraskan untuk dipasarkan. Ya, jadi kita sebelum ini banyak orang-orang yang orang bilang orang tengah. Tapi sekarang ini kita sebagai agensi kerajaan dan peneroka kita ini kita memastikan agar produk ini dapat dipasarkanlah. Beliau ditemui RTM semasa pelancaran program pecah tanah Pusat Pengumpulan Produk Pertanian Luar Bandar Peneroka Pekebun Kecil di Skim Rancangan Sungai Manila Sandakan. Pusat pengumpulan produk ini akan dilengkapi pelbagai kemudahan, antaranya pejabat, stor, pusat latihan kursus dan seminar dengan kapasiti 30 orang. Sementara itu dalam program berasingan, Dato' Abdul Ghani menyampaikan bantuan baik pulih rumah, bantuan orang kurang upaya dan bantuan bakul makanan kepada peserta LKTNS Skim Rancangan Sungai Manila. LKTNS akan membaik pulih 10 rumah dan membina 6 rumah baharu kepada peneroka dan peserta LKTNS di Rancangan Sungai Manila tahun ini. Terima kasih juga, syukur aku sama kebajuan lembaga kemajuan tanah kan. Air rumah sekarang ini memang tidak ada sudah wah. Memang dibuka lah itu yang depannya itu menguyak. Ya rusak sudah semua, tidak boleh sudah. Kalau saya lantai-lantainya pun bukan papan, kayak peliwat saja. Ya, saya terima kasih juga anak ini, anak punya lah. Alhamdulillah. Saya senang lagi kerjaannya. Saya kerja dulu urut. Jadi selama pandemi COVID ini, memang saya langsung kerjaannya. Saya berterima kasih pada Tuan Selebih kerana banyak peruntukan yang dia setelah salurkanlah macam dia bikin projek kandang ayam, projek pertanian lada, tanam lada, sekarang macam kelulut.
Sejurus program itu, lawatan dilakukan ke premis perusahaan kerepek seorang peserta AET, Masira Midi di rancangan peneroka Ulu Dusun Sandakan yang kini meraih keuntungan kira-kira RM2,000 sebulan. Ketika ditemui RTM, Ahli Parlimen Libaran Datuk Zakaria Muhammad Idris berkata kejayaan membanggakan pengusaha Bumiputera itu wajar dicontohi wanita lain untuk menambah ekonomi keluarga. Usaha ini harus diteruskan dan harus menjadi contoh kepada rakan-rakan di kawasan ini atau di kawasan lain lagi yang berminat untuk menambah ekonomi keluarga. Sementara itu, Masira menzahirkan terima kasih khususnya atas bantuan disalurkan LKTNS pada tahun 2016 keseluruhannya bernilai RM41,960 merangkumi bangunan premis, kelengkapan dan peralatan pemprosesan kerepek. Sekarang ini boleh dapat 85 bungkus satu hari. Kalau dulu saya dapat lebih kurang 30-40 bungkus lah. Memang lebih lah sekarang ini dari yang dulu. Ya, saya berterima kasih banyaklah dengan pihak SLDB karena prihatin terhadap peneroka, membantu menambah pendapatan sampingan lah bagi kami. Produk kerepek yang dihasilkan dipasarkan di sekitar pusat Bandar Sandakan dan Pekan Beluran. Berdepan dengan rutin melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dari rumah, PDPR tidak menghalang warga sekolah menunaikan tanggungjawab sosial korporat CSR membantu pelajar terkesan COVID-19. Sekolah Kebangsaan SK Sembulan, Kota Kinabalu antara yang mengambil inisiatif melakukan aktiviti amal menghulurkan sumbangan terhadap murid kategori B40 bagi meringankan beban keluarga murid terlibat. Guru Besar SK Sembulan Sabaria Haris berkata inisiatif tersebut dilaksanakan pentadbir bersekolah dan para guru melalui program bakul makanan santuni anak-anak. Jadi kami telah mengambil iktibar tentang permasalahan yang diajukan oleh ibu bapa kepada guru-guru dan di situlah terbitnya usaha kami untuk membantu ibu bapa yang terkesan daripada COVID-19 ini. Dan guru-guru staf SK Sembulan kami telah berjaya mengumpulkan dana. Beliau ditemui pemberita selepas menyerahkan sumbangan kepada murid SK Sembulan di Kota Kinabalu. Sementara itu, para penerima bersyukur dengan bantuan tersebut. Saya berterima kasih kepada ATM dan SK Sembulan kerana prihatin sama kami yang terjejas COVID-19. Terima kasih diucapkan kepada kita punya penerima-penerima yang amat prihatin. Dan kami merasakan sedikit bebanan itu sudah kurang lah. Alhamdulillah di kala PKP kan. Dan kita sekarang ni memang menggalakkan kalau boleh, kalau ada bakul sedikit-sedikit pun jadilah. Seramai 200 murid mendapat manfaat dalam program ini. Sekian berita pagi Sabah. Segera daftarkan diri sebagai penerima vaksin COVID-19. Saya Muhammad Syarif Zamawang. Salam hormat. Di mana kesilapan kita sehingga kita diuji dengan musibah ini? Janganlah pentingkan diri sendiri. Fikirlah demi negara tercinta. Marilah kita bergandingan bahu melawan